Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof. Ini adalah dialog tiga penjuru di minggu pertama kempen pilihan raya Negeri Melaka. Dalam dialog tiga penjuru pada malam ini, saya ditemani oleh tiga calon pilihan raya Negeri Melaka yang mewakili gagasan ataupun pakatan-pakatan politik tertentu. Saya bersama dengan Datuk Mas Emiriati Samsudin merupakan calon di Dewan Undangan Negeri Tanjung Bidara. Datuk Seri Muhammad Ali Muhammad merupakan calon Barisan Nasional di Dun Sungai Udang. Dan menariknya malam ini juga saya ditemani oleh Datuk Eng Chun Kun merupakan calon bebas di N24 Dun Bemban. Terima kasih kerana sudi bersama kami dalam dialog tiga penjuru pada malam ini. Soalan pertama untuk pusingan pertama, walaupun bukan debat tetapi dalam bentuk dialog, tapi saya ingin tanyakan bahawa ini adalah pilihan raya yang diadakan di luar kuasa dan juga kehendak rakyat disebabkan oleh hilangnya kepercayaan empat ahli Dewan Undangan Negeri yang lepas terhadap Ketua Menteri dan terjadilah pilihan raya kali ini. Namun begitu, kata kunci dan juga kata asasnya ialah kestabilan politik dan juga bagaimana memberikan jaminan kepada rakyat bahawa kerajaan yang bakal ataupun pemimpin yang bakal dipilih kelak dapat menjamin kestabilan pasca COVID-19. Soalannya, mengapa anda adalah calon terbaik untuk kawasan Dewan Undangan Negeri masing-masing? Saya mulakan dahulu dengan Ahli Parlimen Masjid Tanah yang kali ini bertanding di Dewan Undangan Negeri Tanjung Bidara. Tanjung Bidara katanya kawasan selamat, tetapi apabila YB Mas datang katanya dah tak selamat lagi. Kenapa anda calon yang terbaik untuk Dewan Undangan Negeri Tanjung Bidara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama sekali saya nak ucapkan ribuan terima kasih pada Astro Awani kerana sudi untuk menjemput saya pada malam ini di dalam topik tiga penjuru. Dan menarik sekali soalan tu dan malang sekali saya menjadi orang yang pertama kena jawab. Jadi untuk PRN kali ini dan kita melihat hari ininya pilihan raya negeri yang berlaku adalah disebabkan oleh pergaduhan di antara mereka. Maksudnya ialah dikatakan UMNO dan juga UMNO dan sekaligus membawa kepada pilihan raya negeri yang terpaksa diadakan setelah dibubarkan Dewan Undangan Negeri. Dan ini menyebabkan ramai pihak yang rasa tidak gembira kerana dalam waktu kita menghadapi masa Dewan Undangan Negeri itu diumumkan dalam fasa 3 ke 4 untuk kita fasa pandemik ini, dan kita dah nak pergi ke fasa endemik. Jadi orang baru nak mula berniaga, orang baru nak pergi ke sekolah, nak mula belajar dan sebagainya. Jadi ini agak menimbulkan sedikit ketidakselesaan kepada rakyat negeri Melaka. Walau bagaimanapun, kita apabila dah diputuskan oleh SPR untuk kita sama-sama bersiap sedia untuk menghadapi PRN, jadi hari ini kita dah pun di dalam gelanggang pilihan raya negeri. Dan kalau kita lihat Zul, untuk pilihan raya negeri kali ini memang sepatutnya saya ialah sebagai ahli parlimen dan juga sebagai deputy minister tak perlu pun bertanding, tapi bila diminta oleh pucuk pimpinan parti untuk bertanding di N02 Tanjung Bidara, jadi saya akur dan saya melihat bahawa sebagai dalam tempoh yang sangat ketat ini dengan SOP yang sangat terhad ni, saya melihat bahawa ianya satu yang agak-agak susah untuk kita berkempen. Jadi untuk bagaimana nak mengatakan bahawa kita paling layak adalah berdasarkan daripada apa yang kita ada dan berdasarkan apa yang boleh kita berikan harapan dan juga komitmen kita kepada pengundi. Dan itu paling penting. Dan saya yang nak masuk term yang kedua sebagai ahli parlimen Masjid Tanah, mungkin tak adalah semua orang kenal kan. Tetapi orang juga mengenali figura di Masjid Tanah satu lagi, iaitu Datuk Rauf juga. Jadi untuk itu kita mempunyai maksudnya kelebihan masing-masing. Dan ini mungkin agak gelanggang yang kita kira gelanggang yang untuk PRN kali ini gelanggang yang macam tidak mesra untuk calon-calon baru. Tetapi untuk Chun Kun
sebelum ini pernah pun berkhidmat di Dun Bemban dan orang pun dah kenal. Jadi dia ada kelebihan di situ. Dan saya melihat bahawa dalam situasi yang berbeza dibandingkan kalau pilihan raya kecil ataupun pilihan raya umum dengan pilihan raya negeri. Jadi seluruh negara tertumpu kepada Melaka pada hari ini. Hari ini kalau kita tengok pelancong pilihan raya juga cukup ramai dekat negeri Melaka. Hari ini orang berniaga syok, letak barang habis. Jadi saya sebagai calon di N02 pun seronok sebab orang pergi tengok macam mana suasana pilihan raya dekat Tanjung Bidara sambil dia beli goreng pisang, dia makan bawa family, dia berbelanja, dia pergi menginap, homestay pun penuh, hotel pun penuh. Jadi ini ada satu yang sangat menarik. YB Datuk Mas, tapi adakah keseronokan itu dapat mengheret pengundi untuk mengundi YB Datuk Mas? Ini adalah kawasan anak murid versus cikgu, SIFO. Jadi antara faktor-faktor itu bagaimana meletakkan dan juga memposisikan diri untuk menjadi winnable di Tanjung Bidara? I would like to correct you. Saya nak membetulkan Zul. Ini bukan pertandingan antara anak murid dan juga SIFO. Saya tidak pernah menganggap Datuk Seri Rauf sebagai SIFO saya. Okay. Banyak pihak menulis anak murid versus SIFO. Saya tak pernah menganggap Rauf sebagai SIFO saya. Sangat berbeza Tan Sri Ali Rostam, Tan Sri Abu Seman sebagai SIFO saya. Dia hanya pernah menjadi ketua bahagian. Jadi apabila pertandingan 3 penjuru di Tanjung Bidara itu, saya melihat bahawa satu sangat yang menarik dan banyak benda yang harus diperkatakan untuk meyakinkan. Saya tahu saya 94% pengundi Melayu situ kubu kuat Barisan Nasional. It's not easy for me. Bukan mudah untuk saya, tetapi saya perlu berusaha lebih keras untuk berjumpa seramai mungkin dengan cara tersendiri, dengan cara kreativiti yang perlu saya lakukan untuk menyampaikan hasrat supaya pengundi di Tanjung Bidara itu yakin dan ingin memilih saya sebagai calon mereka untuk N02 nanti. Dari N02, 3 penjuru pertandingannya, saya nak ke kawasan yang 4 penjuru pertandingannya. Datuk Seri Muhammad Ali Muhammad, calon Dewan Undangan Negeri Sungai Udang, 36 tahun lebih otai dalam politik, tapi kali pertama ditampilkan dalam pilihan raya negeri pada kali ini. Mengapa Datuk Seri adalah antara calon paling winnable dan paling layak sekali untuk memenangi Dewan Undangan Negeri Sungai Udang? Adakah pengaruh yang lepas dapat dikurangkan dan sekaligus memberikan kelebihan kepada Datuk Seri? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pertamanya saya mengucapkan terima kasih kepada pihak ASRO yang memberikan ruang kepada saya bersama-sama dengan YB Mas dan juga saudara Cikun untuk kita memberikan sedikit ruang dalam usaha. Inilah peluang yang kita ada kerana dalam kekangan SOP yang kita kira terlalu ketat dalam kita menghadapi pilihan raya pada kali ini. Jadi dengan adanya bual bicara seperti ini akan memberikan sedikit ruang kepada calon-calon untuk kita dapat memperkenalkan diri kepada pengundi di kawasan kita. Jadi untuk dikatakan saya sebagai calon yang paling layak, saya kira ini adalah ketentuan yang telah ditetapkan oleh mana-mana parti pun. Jika parti, pucuk pimpinan parti mengarahkan kita bertanding di mana pun, kita akan mengikut arahan. Dan oleh kerana saya sememangnya menjadi ketua UMNO bahagian Tangga Batu, mungkin saya dipikirkan layak untuk bertanding di Dewan Undangan Negeri Sungai Udang kerana semasa saya berada dalam UMNO sendiri, saya memang terlibat dalam kerja-kerja kebajikan, kerja masyarakat di kawasan Dewan Undangan Negeri Sungai Udang, malah di Dewan Undangan Negeri yang berada di dalam Parlimen Tangga Batu. Jadi oleh kerana itu saya rasa saya tidak begitu asing walaupun berada di dalam Dewan Undangan Negeri Sungai Udang kerana saya juga adalah anak yang jati bagi dalam Dewan Undangan Negeri Sungai Udang kerana saya berasal dari kampung Bertamulu. Jadi dari situ kita lihat bahawa apa yang hendak diketengahkan olehlah
bagaimana suasana ini dalam satu suasana politik yang seperti mana yang saudara nyatakan tadi, bahawa ini bukan kehendak rakyat. Pada saya, dalam suasana ini, apa juga yang berlaku sebenarnya adalah kehendak rakyat. Kerana yang memutus untuk kita mengadakan pilihan raya ini adalah di mana kerajaan Melaka yang mendapat mandat daripada kerajaan, daripada rakyat untuk mengadakan pilihan raya. Maknanya apa sahaja keputusan yang dibuat oleh kerajaan yang semasa itu mendapat mandat yang cukup untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri, ini bermakna bahawa apa yang diputuskan itu adalah kehendak rakyat, kerana kita mewakili rakyat dan mandat yang diberikan kepada kerajaan masa meminta untuk dibubarkan Dewan Undangan Negeri itu adalah hasil daripada apa yang kita nyatakan adalah kehendak rakyat. Jadi tidak ada sebab untuk kita kata ianya bukan kehendak rakyat, ia adalah kehendak beberapa individu ataupun beberapa orang yang menyebabkan maka terjadinya proses pembubaran Dewan Undangan Negeri tersebut. Jadi yang penting pada kita bila dikatakan Dewan Undangan Negeri telah bubar, semua parti, kita tak tentu kerana dalam politik ni bila apa-apa pun boleh berlaku. Sama ada ianya pilihan raya awal ataupun tidak. Tetapi bila kita tahu bahawa politik ni serba-serbinya boleh terjadi. Itu sebab sebagai parti politik, terutamanya UMNO, kita bersedia. Sama ada ianya pilihan raya awal ataupun tidak awal, ataupun pilihan raya dalam suasana seperti hari ini, kita boleh menerima. Kerana kita tahu bahawa apa juga keadaan yang berlaku, akhirnya sebagai parti politik kita bersedia dalam apa juga keadaan ataupun SOP yang telah berlaku. Datuk Seri, adakah Datuk Seri bersetuju apabila kalau ada pandangan mengatakan bahawa Barisan Nasional dan UMNO memerlukan pilihan raya ini untuk memastikan kestabilan ataupun jaminan bahawa rakyat benar-benar mahukan BN dan juga UMNO kembali, itu perlu dibuktikan. Dan keadaan yang sebelum ini terkontang-kanting itu menyebabkan UMNO berada dalam keadaan yang kurang stabil untuk meyakinkan bahawa cukup kuasa itu kepada Barisan Nasional dan UMNO. Adakah itu benar? Adakah saya bersetuju dengan selepas kita menghadapi pilihan raya yang ke-14 yang lepas, kestabilan politik negara kita tidaklah stabil dan akhirnya menyebabkan tergugatnya keadaan ekonomi ataupun kemakmuran ekonomi yang terdapat di negara kita. Maka berlakulah ada yang melompat parti macam yang berhormat Datuk Wira Mas sendiri. Hijrah. Saya berhijrah. Berhijrah. Tapi istilah kita orang UMNO melompat. Jadi bila berlakunya keadaan begitu berlaku, jadi kestabilan politik itu tidak dapat dikekalkan di negara kita, akhirnya yang menjadi mangsanya lah ada rakyat. Oleh kerana tidak ada kestabilan politik, maka tidak ada kemakmuran dari sudut ekonomi. Kita sendiri tahu dan kita akui secara jujur bahawa keadaan ekonomi rakyat begitu teruk dan tertekan sekali akibat daripada tidak ada kestabilan politik. Begitu juga di negeri Melaka kita lihat, bila keadaan politik yang tidak stabil, bila ada berlaku masih ada lagi gerakan untuk menjatuhkan kerajaan. Kerana kerajaan yang ada kerajaan yang mempunyai majoriti yang terlalu nipis sekali, terlalu sikit-sikit. Jadi itu sebabnya ada ugutan berbagai-bagai. Akhirnya kerajaan yang ada itu tidak dapat melakukan kerja-kerja untuk membela untuk nasib rakyat itu sendiri. Jadi saya amat bersetuju jika pilihan raya diadakan untuk kita memberikan mandat kepada rakyat dan kita mohon supaya rakyat memilihlah parti yang mereka fikir boleh memberikan kestabilan dan kemakmuran kepada rakyat demi untuk kelangsungan hidup rakyat di negara ataupun di negeri ini. Datuk Seri yakin UMNO Barisan Nasional mampu menang besar dalam PRN kali ini, dan sekiranya kurang bernasib baik, adakah UMNO dan juga Barisan Nasional bersedia menerima keputusan yang diutuskan oleh rakyat? Kita UMNO memang sentiasa bersedia sebab bila kerajaan pada pilihan raya umum yang ke-14 yang lepas, bila kita tidak majoriti untuk membentuk kerajaan, kita tidak melakukan perkara yang boleh menggugat kerajaan ataupun rakyat semasa itu. Kita tidak ada perarakan, kita tidak menggunakan kuasa-kuasa yang mungkin ada kepada ketika itu
kepada Perdana Menteri caretaker semasa itu iaitu Datuk Seri Najib, ianya menyerahkan kuasa dengan penuh hemah, dengan penuh kebaikan. Itu sebab tidak ada masalah dalam sudut untuk penyerahan kuasa ketika itu, dan pada kali ini saya yakin Barisan Nasional akan menang pilihan raya Negeri Melaka ini dengan baiknya. Pertama, saudara pilihan raya yang lepas, UMNO, Barisan Nasional menentang parti yang sekarang ini adalah sama. Dahulu PH, Pakatan Harapan, terdiri daripada PKR, DAP, ANA dan juga Bersatu. Dan pada masa yang sama, pilihan raya yang ke-14 lepas, UMNO juga menentang parti PAS secara PAS itu bersendirian. Pada kali ini tak ada bezanya, iaitu UMNO, Barisan Nasional menentang parti yang sama, dan itu hanya Bersatu telah bersama dengan parti PAS dalam menghadapi pilihan raya Negeri Melaka ni. Jadi akhirnya apa kesimpulan yang saya lihat ialah tidak ada perbezaan daripada pilihan raya yang ke-14 itu, kita menentang parti yang sama. Tetapi perlu diingat, PH ada juga memenangi kawasan-kawasan Dewan Undangan Negeri Melaka pada PRU 14 itu dengan majoriti yang sedikit, yang bawah 500. Kalau katakan Bersatu tidak bersama lagi dengan PH pada pilihan raya negeri ini, mungkin Bersatu boleh membawa lari orang yang mengundi mereka 300, 400, 500 orang tadi kepada PAS. PAS tidak akan boleh memenangi pilihan raya pada kali ini. Maka PH akan kekurangan undi, dan ini menyebabkan mungkin Barisan Nasional akan mendapat undi yang lebih baik. Okey, saya beri peluang ini kerana saya perlu berlaku adil. Saya kena beri peluang ini kepada Dato' Ng Chun Kun, calon bebas Dun Bemban. Bukan orang baru, pernah menjadi Exco Negeri Melaka bersama dengan Barisan Nasional sebelum tewas pada 2018 dahulu. Tetapi dengan pertembungan, boleh katakan giant antara PHBN dan juga PN, mengapa Datuk merasakan bahawa menjadi calon bebas ada kelebihannya kali ini? Mengapa itu boleh ada sentimen ataupun adanya bibit-bibit harapan itu untuk memenangi Dewan Undangan Negeri Bemban yang 5 penjuru ini? Terima kasih juga, selamat petang kepada semua, dan terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih kepada Astro Awani kerana wujudkan platform pada hari ini untuk bagi peluang untuk sampaikan sedikit mesej saya kepada rakan-rakan saya dan juga kepada pengundi saya. So sebagai seorang calon bebas nak dapat coverage ni agak sukar ni. So hari ni kita kira bersyukurlah dapat peluang ni. Of course, untuk menjawab soalan ni, kenapa saya memilih atau terpilih? Sebenarnya saya bukan katakan terpilih ke apa. Saya calon bebas. Memang itu keputusan saya. Sebelum ni 2013 saya bertanding di Dun Bemban. So pegang sebagai wakil rakyat 5 tahun. Lepas tu 2018 saya tanding di Dun Kesilang. So saya tewas di Dun Kesilang, dan hari ini 2021. So saya pula bertanding sebagai calon bebas. So ramai juga tanya saya, first, Datuk, biasa tak panggil Datuk lah, daripada Adik Chun lah. So orang kampung panggil saya Adik Chun kan. Adik Chun, kenapa hari ini pula nak jadi bebas pula? Kenapa buat keputusan ni nak bertanding? So sebenarnya saya ada 3 aspek kenapa saya nak masuk bertanding. Pertamanya, of course, saya ni anak Bemban. So slogan saya, anak Bemban, pilihan anda. So keduanya, selepas Dun ni dibubarkan, so juga saya berjumpa ramai pengundi berjumpa saya. So memberi semangat pada saya, minta saya bertanding sekali lagi. So saya sebenarnya dah fikir ni agak some times sama ada nak tak nak. Lepas tu sebab walaupun pada 2018 saya tewas di Dun Kesilang, so saya asal Bemban, pejabat saya ke Bemban, saya lahir situ. So memang sebab tu saya ada continue buat servis, tapi secara charity lah. Kita semasa PKP kita bagi kit makanan, semasa banjir kita turun kawasan supaya bersama dengan masyarakat. So dalam tempoh 2018 ke hari ini. So dan saya percaya apa yang pengundi dia nak ni sebenarnya dia nak perkhidmatan, servis. Itu yang saya ambil keputusan untuk bertanding semula. So dan ketiga tu, kenapa? Sebab ketiga adalah saya
sedia untuk berkhidmat. Saya merupakan seorang peguam, saya ada firm yang sendiri, saya percaya. So dengan keadaan yang begini, saya dapat memberi servis kepada pengundi saya. Dan untuk menjawab kepada soalan tu tadi tu, yang terpilih tu saya rasanya tak adalah sebab bebas kan. So saya terpilih, tapi saya berharap saya akan dipilih pada 20 hari bulan ni. Dan saya cukup harap yang semua pengundi kawasan saya ni masih ingat adik Chun ini, sebab adik Chun ni sentiasa bersama mereka, tak kira hujan ke, panas ke, kita susah bersama. Hari ini masalah saya berharap yang ada pakcik-pakcik, makcik-makcik kan, abang, akak, adik semua ni kan, beri peluang kepada saya supaya saya dapat kembali ke Dunbemban, teruskan usaha saya untuk memberi peluang atau perkhidmatan yang terbaik kepada mereka. Bakal YB, Datuk Chun, bagaimana jaminan bahawa bergerak secara bebas tidak mudah kerana mungkin daripada segi dana, daripada segi kekuatan jentera tidak sama seperti parti-parti yang lain. Bagaimana Datuk dapat memastikan bahawa anda mampu memberikan khidmat yang baik kalau sekiranya dipilih nanti, walaupun dengan kekangan yang serba banyak? Bagaimana itu dapat diyakinkan kepada pengundi bahawa anda mampu untuk melakukan khidmat yang terbaik tanpa dana atau bajet yang besar? Okey, pertamanya, saya rasa di soal ni kan kita boleh jawab dengan tepat. So maybe part pertamanya will be on the masa kempen. So of course, masa kempen ni saya sebagai calon bebas, saya tak ada pasukan yang besar. So seperti yang dibawati. So tapi apa yang saya ada hari ini, kita ada banyak volunteer. Semasa saya declare nak bertanding bebas, ramai yang pengundi atau rakan-rakan menghubungi saya, tanya saya, Datuk, Sarawak ni tanding bebas, yang untuk counting agent ni cukup tak? Takutnya counting agent tak cukup. So saya kata, okey, terima kasihlah. So then a lot of volunteer, dia keluar sebagai polling agent, counting agent untuk membantu saya supaya pastikan saya dapat berjaya pada kali ini. So juga merupakan cabaran besar, sebab bagi saya untuk bergerak kat sini maybe dana, tapi apa yang kita boleh buat hari ini adalah kita cuba semayat yang boleh supaya kita berjaya dalam PRN ini pada 20 hari bulan. So keduanya iaitu jika saya menang atau dipilih sebagai aduan kawasan, ramai mungkin bebas ini ya tak ada parti kan. So macam mana you nak bantu seperti tadi tu katakan, macam nak bantu. So sebenarnya saya rasa di hari ini, era politik hari ini dah cukup matang. So walaupun hari ini kita katakan kita tak ada parti, saya percaya wakil rakyat akan diberi peruntukan yang sesama. Maka program-program kebajikan untuk semua pengundi saya tidak akan terjejas. Saya rasanya ini quite confident bagi saya ni untuk bertanding sebagai seorang calon bebas. Apa janji dan manifesto Dato' Ng Chun Kon di Dunbemban? Janji atau manifesto bagi pertandingan PRN kali ini. So pertamanya sebenarnya kita fokus on 7 main category. Pertamanya saya akan dari segi perumahan, iaitu saya akan memastikan pembinaan sekurang-kurangnya 1,000 unit rumah kos rendah atau kos sederhana atau rumah pemilik untuk mengatasi masalah perumahan rakyat di Bemban ni. So kini kita lihat banyak projek perumahan adakan di kawasan ni. So jika saya dilantik, saya akan pastikan setiap perumahan ni semasa pembangunan di kawasan kita ni, dia mesti dibangunkan secara seimbang. Iaitu dia mesti ada komposisi sama, iaitu low cost, medium low cost, atau mampu milik dan mewah, supaya semua golongan di kawasan kita ni dapat terjaga. So this number one. Keduanya, Bemban ni dia merupakan kawasan yang saya percaya setiap tahun dia mengalami masalah banjir. So saya akan memastikan kita cuba usahakan kepada kerajaan pusat supaya laksanakan projek-projek untuk mengatasi banjir yang telah lama yang berlaku di Dunbemban. Semasa saya menjadi wakil rakyat pada 2013 hingga 18, masa itu pada 2018 terdapat satu peruntukan
yang telah diluluskan oleh kerajaan pusat untuk menyelesaikan masalah banjir. Tetapi saya percaya mungkin ada masalah teknikal dan juga masih dalam proses teknikal atau konsultan. So projek untuk mengatasi banjir ini masih belum dilaksanakan. So setelah saya dipilih, saya akan teruskan usaha itu supaya pastikan projek untuk mengatasi banjir ini diselesaikan. So ketiga ni, seperti tadi saya katakan, banyak projek pembangunan ni tak ada diadakan di Bemban ni. So apa yang saya dah khawatir, so when there is a lot of development, apa yang kita pastikan adalah kita nak minta kerajaan atau pihak yang berkenaan untuk meningkatkan infrastruktur jalan dan juga kemudahan awam yang menjamin pembangunan setempat yang lebih inklusif dan seimbang. So mungkin rakan-rakan yang depan TV ni, Bemban ni, so dia tahu Bemban sometimes pada pagi ni kan dia adalah traffic jam dia walaupun dia ada satu pekan yang kecil. So ini yang kita nak lihat. Jika ada satu perumahan yang tengah develop di kawasan tu, kita mesti nak pastikan kita nak selesaikan masalah infrastruktur. So Okey, baiklah, kita berhenti rehat seketika dahulu macam kempen pilihan raya hari ini dalam Dialog 3 Penjuru. Kita minum kopi dulu, kita jumpa lagi selepas ni. Calon Perikatan Nasional DUN Tanjung Bidara, Mas Emiriati Samsudin yang bertanding 3 penjuru bersama dengan saya turut ditemani oleh Datuk Seri Muhammad Ali Muhammad, calon Dewan Undangan Negeri Sungai Udang bagi Barisan Nasional, 4 penjuru di DUN Sungai Udang. Di DUN Bemban, 5 penjuru, Datuk Eng Chun Kun, calon bebas DUN Bemban bersama dengan kami dalam Dialog 3 Penjuru malam ini. Wabi Datuk Mas, katanya tidak ada manifesto tapi komitmen adalah sebagai satu prakata ataupun satu janji yang dapat dipegang. Bagaimana kita nak fahamnya itu di Tanjung Bidara? Adakah mudah dengan cara itu membeli undi dan juga mendapatkan kepercayaan majoriti Melayu di Tanjung Bidara? Terima kasih Zul. Saya tertarik tadi apabila Datuk Eng Chun Kun tadi menyebut tentang rakyat hari ini inginkan perkhidmatan. Okey. Jadi itu saya tidak nafikan memang benar sangat dan terutama sekali di Masjid Tanah. Kerana apabila saya sebagai ahli parlimen kita melaksanakan dan juga bukan hanya kita bukan hanya diri saya saja sebagai wakil rakyat, tetapi saya juga melihat bahawa perlunya untuk kita melatih juga tim yang berada di pejabat, tim yang membantu kita di lapangan dan sebagainya, yang mewakili pusat khidmat dan sebagainya, juga penting untuk memberikan khidmat yang terbaik kepada masyarakat yang telah pun bersama dengan kita. Dan hari ini apabila ditanya oleh saudara Zul bagaimanakah manifesto ataupun komitmen, ya memang betul saya menyatakan bahawa ini adalah komitmen dan tanpa meninggalkan antara 3 perkara penting, iaitu agenda ekonomi, pendidikan dan juga sosial. Dan saya juga mengambil kira juga tentang pembangunan infrastruktur yang perlu juga dilihat di dalam Tanjung Bidara. Dan untuk ekonomi hari ini apabila berhadapan dengan pandemik, rakyat melihat bahawa makanan di atas meja itu cukup penting sekali. Hari ini orang bangun pagi, adakah dia melihat bahawa hari ini apa yang ada, anak-anak nak pergi sekolah, ada tak makanan atas meja? Adakah kita memikirkan bagaimana lauk pauk untuk rakyat kita dan bagaimana untuk poket mereka? Dan itu cukup penting sekali apabila berhadapan dengan krisis pandemik yang cukup dahsyat yang di seluruh negara. Jadi kita harus melihat itu sebagai satu perkara pokok yang utama. Dan melihat dari segi maksudnya demografi di DUN Tanjung Bidara, banyak yang berniaga sendiri, banyak nelayan yang turun ke laut. Jadi ini kalau kita tidak menjadikan agenda ekonomi sebagai satu agenda penting, maka saya tidak melihat bahawa mereka mereka tidak dapat mengharap kepada kita. Tetapi kalau kita memberikan harapan, inilah perkara yang akan kita lakukan. Agenda ekonomi rakyat itu yang paling utama. Dan yang keduanya, saya melihat juga tentang soal pendidikan anak kita. Apabila berlaku PDPR, pandemik juga, masih lagi berkisar pada pandemik, yang mereka ketinggalan. Banyak anak-anak kita yang keciciran disebabkan oleh mereka tidak dapat mengikuti kelas secara atas talian. Kerana apa? Mungkin disebabkan oleh liputan internet yang tidak baik. Yang kedua, mungkin kerana tidak ada peranti. Mak pergi kerja, bapa pergi kerja, bawa handphone, mak tak ada handphone.
anak di rumah ketinggalan dari segi pelajaran. Jadi ini cukup penting sekali. Wak Ima banyak program yang telah disusun oleh Kementerian Pendidikan, tetapi sebagai pemimpin masyarakat dan juga yang mewakili kawasan tersebut haruslah memberikan sokongan, dokongan dan juga komitmen untuk membantu anak-anak kita, anak-anak sekolah ini supaya tidak patah semangat, supaya mereka ini cepat bangkit mengejar apa silibus yang telah pun ketinggalan sebelum ini. Dan ini cukup penting sekali supaya mereka ini dapat semangat untuk kembali ke sekolah, dapat semangat untuk menyambung pelajaran, dapat semangat untuk mengulang kaji dan sekaligus kita dapat menjadikan modal insan di Dun Tanjung Bidara itu dengan lebih hebat sekali. Dan yang ketiganya dari segi agenda sosial, kalau hari ini kita melihat bahawa pembangunan anak muda, orang muda, bagaimana dengan keadaan mereka, ramai yang kehilangan kerja disebabkan oleh pandemik. Jadi bagaimana untuk peluang-peluang untuk memberikan pekerjaan, dan ada banyak IKS di dalam Dun Tanjung Bidara juga mungkin boleh kita berikan ruang dan juga peluang untuk mereka memberikan peluang pekerjaan kepada anak-anak muda ini selain daripada mengupayakan kaum wanita. Ini cukup penting, Zul. Kan? Kalau saya sebagai calon anggota 2 seorang wanita, dan saya yakin dan percaya ramai pecinta wanita, dan tidak salah untuk kita sentiasa memberikan, maksudnya memberikan ruang dan juga peluang untuk memperkasakan lebih kaum wanita, kaum ibu, khusus dalam bidang pekerjaan, bidang ekonomi, dalam sosial, khidmat dan sebagainya. Selain daripada projek pembangunan infrastruktur yang boleh kita lihat, termasuklah memperbaiki lebih banyak akses internet di dalam kawasan Tanjung Bidara. Saya rasa itu secara ringkasnya. Saya belum lagi memberikan komitmen saya secara total, tetapi itu sebagai gambaran dia. Datuk Mas, saya suka bila Datuk Mas katakan ramai pencinta wanita, tetapi wanita juga sering dijadikan punching bag. Adakah Datuk Mas merasakan bahawa menjadi wanita, mewakili wanita di Tanjung Bidara, anda cukup kuat untuk mengalahkan Giant, ataupun adakah anda sering dijadikan satu sasaran, dikatakan berhijrah dan sebagainya? Bagaimana mengatasi segala-galanya itu? Mungkin kita dapat fahami. Ya, bukan mudah menjadi seorang wanita, Zul, dan juga semua panelis pada malam ni. Bukan mudah untuk menjadi wanita, terutama sekali berada dalam situasi ini. Tetapi saya nak bagi tahu dan juga untuk menjawab dan juga untuk melihat relate kepada pernyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Sri Cikgu Ali tadi. Dia sebenarnya tak kisahlah berhijrah dan sebagainya, lompatlah, nyatakanlah whatever nama yang nak dibagi, pengkhianat dan sebagainya. Tetapi yang kita buat pada hari ini adalah untuk servis kepada rakyat. Saya tak pernah lari daripada servis kepada masyarakat, dan itulah yang saya jual. Itulah yang saya berikan for the past sejak daripada 2018. Bukan for my second term. Saya tidak pernah mengira, dan terus saya berikan khidmat tanpa mengira latar belakang, tanpa mengira fahaman ideologi politik, tanpa mengira agama, warna kulit dan sebagainya. Saya serve my people. Kerana apa? Again, sebagaimana Datuk Mencungkur kata sebentar tadi, servis itu paling utama. Dan yang kedua, bagaimana untuk kita melihat bahawa hari ini adalah kita melihat bahawa ini bukan waktu yang sangat baik. Perpaduan itu cukup baik. Perpaduan itu perlu ada kestabilan. Dan kalau kita tengok kenyataan sebelum ini, bagaimana 5 orang ketua bahagian menolak bersatu, menolak perpaduan. Nah, UMNO yang bercakaran, bergaduh sampai jatuhnya kerajaan negeri Melaka runtuh, dan hari ini juga menolak perpaduan. Apa nak cakap, dan anda menjual menjual atas nama untuk kestabilan dan sebagainya. Jadi rakyat juga akan melihat satu hari nanti. Jadi Zul, makin panas pula saya rasa. Okey, itu debat yang lain, saya simpan kat situ kalau ada wakil-wakil calon yang sudi tampil untuk berdebat, tapi saya kena bagi peluang kepada Tapi yang paling penting Zul, yang paling penting adalah apa agenda yang ingin kita bawakan untuk rakyat yang ingin kita wakili. Itu yang paling penting. Datuk Seri Cikgu Ali, Barisan Nasional mengeluarkan manifesto untuk jangka masa tertentu, 100 hari, 3 tahun, 5 tahun, kestabilan demi kemakmuran. Namun saya melihat kepada rakyat selepas 2018 begitu cerdik sekali melihat kepada janji dan juga manifesto. Ianya perlu disukat dan juga perlu ditanda araskan pada paras-paras tertentu. Bagi di Sungai Udang, ada tak spesifik manifesto dan juga janji Cikgu Ali untuk pengundi-pengundi di Dun Sungai Udang yang boleh kita lihat dan juga tengok nanti apakah pencapaian yang bakal dilakukan?
Bila bagi Dewan Undangan Negeri Sungai Udang, saya telah menggariskan 13 perkara yang khusus untuk manifesto yang boleh kita lakukan, kerana bagi kita manifesto ini penting kerana ianya merupakan satu janji kita kepada rakyat di dalam Dewan Undangan Negeri. Kerana walaupun dahulu macam pihak PAS termasuk Bersatu ketika itu mengatakan bahawa manifesto ni bukan kitab suci, tapi pada kita bahawa manifesto ni merupakan satu janji yang sepatutnya kita penuhi dan kita tepati apa yang kita janjikan pada manifesto tersebut. Begitu juga di peringkat Dewan Undangan Negeri Sungai Udang, saya telah menggariskan manifesto yang khusus untuk penduduk ataupun pengundi di dalam Dewan Undangan Negeri Sungai Udang, iaitu dari sudut bagaimana mereka sudah agak ketinggalan dari sudut pembinaan sekolah agama yang agak begitu lama tidak didirikan, dan insya-Allah kita akan membina sebuah sekolah agama di kawasan Pekan Sungai Udang. Di samping juga kita akan menaikkan taraf sekolah menengah agama Ahmadi, satu-satunya sekolah agama yang terdapat di Payu Rumput Sungai Udang, untuk kita naikkan taraf sebagai kolej Islam supaya pelajar di sana boleh dapat meneruskan pengajian mereka yang akhirnya nanti ianya menjadi tumpuan kepada pelajar-pelajar yang meminati bidang aliran agama untuk ke sekolah tersebut. Kita juga melihat bagaimana pengisian. Kita tahu di Sungai Udang terdapat satu tempat iaitu Petronas, penapisan yang mungkin saya kira yang terbesar di negara kita, tetapi ramai rakyat yang saya berjumpa beberapa minggu ini yang menyatakan bahawa mereka, anak-anak muda di sana, tidak diberikan peluang untuk bekerja di sana. Dan saya dapati pekerjaan yang mereka mohon ini mungkin tidak sesuai. Bila kita kata kita nak bersama dalam bidang oil and gas contoh, ada pendidikan kita yang bersamaan dengan apa yang hendak kita pohon. Jadi saya akan lakukan nanti, mungkin insya-Allah jika saya terpilih, saya akan nak minta untuk didirikan sekurangnya satu macam giat mara ke ataupun lain, tetapi bukan pihak kerajaan yang membina pusat pendidikan tersebut, yang lebih mengkhususkan apakah peluang-peluang ataupun pekerjaan yang ada kaitan dengan di dalam Petronas tersebut yang boleh diberikan kepada anak-anak muda lepasan SPM di kawasan Dewan Undangan Negeri Sungai Udang ataupun lebih besar lagi di kawasan Tangga Batu, supaya anak-anak ini nanti bila mungkin dipergi khusus dalam tempat tersebut dan akhirnya mereka khusus yang mereka ambil itu boleh melayakkan mereka untuk bekerja di dalam Petronas Penapisan Melaka. Ada bahagian welding, bagai-bagai lagi yang boleh memberikan ruang kepada anak-anak muda di dalam Dewan Undangan Negeri itu tersebut. Dan ini sepatutnya Petronas lakukan dengan keuntungan yang mungkin berbilion. Mereka dapat apa salahnya mereka dapat tanah yang berada di dalam kawasan Sungai Udang hasil daripada pengorbanan mak bapak dorang dulu. Maknanya dahulu kawasan tersebut perkampungan Melayu, tetapi mereka telah dipindahkan dan didirikannya Petronas. Dan pada kali ini saya minta supaya Petronas membalas budi supaya anak-anak kampung di kawasan sekitar tersebut diberikan peluang. Seperti mana yang saya nyatakan tadi, mungkin boleh diwujudkan pusat pengajian yang berkaitan dengan kerja-kerja yang boleh mereka dapat apabila mereka habis kursus yang telah didirikan oleh pihak Petronas itu sendiri. Ini saya anggap macam satu CSR daripada Petronas untuk membela rakyat di kawasan sekitar. Itu pandangan saya, saudara. Okey, saya ingin membawa diskusi ini di hujung-hujung rancangan ini kepada situasi di mana rakyat Melaka menghadapi satu fasa perubahan kuasa dan juga merasai bagaimanakah Barisan Nasional, Pakatan Harapan, Perikatan Nasional melakukan tugas-tugas mereka dalam tempoh masa ini. Justru mereka sudah pasti mengharapkan satu tawaran baru daripada ahli-ahli politik
Kalau kita cerita pasal masalah itu kadang-kadang bukan masalah baru. Ianya masalah yang diwarisi sejak dahulu lagi. Lantas, sebagai bakal adun ataupun bakal ahli undangan Dewan Negeri, apakah yang mengubah landscape dan juga masalah mereka melalui pilihan raya negeri pada kali ini? Datuk Seri Cikgu Ali, kalau dapat menjawab, apa yang berbezanya kali ini dalam pilihan raya negeri kali ini, janji yang diberikan berbanding dengan dahulu, berbanding dengan manifesto ataupun kempen-kempen yang dahulu? Bila rakyat hari ini kita melihat bahawa bila kita bersama dengan parti politik atau kita bersama dalam sebagai wakil kepada rakyat, sama ada kita bertugas sebagai ahli Dewan Undangan Negeri ataupun sebagai pimpinan parti, kita tahu bahawa ini rakyat sangat memerlukan pemimpin ataupun wakil rakyat yang benar-benar memahami inspirasi rakyat setempat. Kita tidak boleh mengatakan menjadi wakil rakyat, kita ni hanya sekadar memberikan pandangan-pandangan, tetapi mereka nak tahu wakil rakyat terutamanya tak sama macam Yang Berhormat Datuk Wira Mas sebagai ahli parlimen, mungkin ada sedikit perbezaannya berbanding dengan ahli Dewan Undangan Negeri. Ahli Dewan Undangan Negeri ini lebih rakyat nak mendapat tugas dan tanggungjawab untuk mereka penuh. Kadang-kadang ada rakyat yang kematian, nak buat postmortem di hospital ke apa, dia nak minta kita cepatkan. Ini kerja wakil rakyat. Kadang-kadang ada kebocoran paip air di kawasan mereka, ada longkang yang tersumbat, dan ini sebenarnya lebih penumpuan kepada ahli Dewan Undangan Negeri dalam memberikan perkhidmatan kepada rakyat kawasan setempat. Itu sebab wakil rakyat yang menjadi wakil rakyat ahli Dewan Undangan Negeri biasanya dianya mesti berada dalam kawasan yang mereka sebut ataupun di dalam orang kata kawasan yang sekitar dengan tempat yang mereka menjadi wakil rakyat tersebut. Maknanya rakyat ini nak memerlukan perkhidmatan daripada wakil rakyat supaya apa yang mereka minta, contoh ada yang kawasan yang mungkin ada berlaku sedikit sebanyak bila hujan lebat, ada banjir, mereka nak tengok supaya wakil rakyat turun dan lihat dan akhirnya mengatasi masalah tersebut. Datuk Chun, soalan saya sama. Rakyat mewarisi kadang-kala masalah yang sama hampir dahulu. Dan ini tidak sepatutnya berlaku sekiranya wakil rakyat dahulu dan juga kini dan akan datang benar-benar melakukan kerja. Apa komitmen anda dan juga apa harapan dan tawaran baru yang perlu diberikan? Kerana rakyat sudah cukup arif, siapa juga yang memerintah dari parti warna apapun, mereka sudah ada pengalaman dan juga penilaian mereka sendiri. Sebagai seorang calon bebas dan bekas exco, pernah berada dalam parti tertentu juga, bagaimana untuk memastikan bahawa apa tawaran baru supaya memastikan bahawa rakyat tidak berdepan dengan situasi yang sama apabila bercerita pasal wakil rakyat mereka? Okey, terima kasih. Saya rasanya untuk jawab soalan ini, saya nak pertamanya nak ucap terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Wira Mas. Sebut tadi tentang servis. Dan tadi kita juga nak dengar daripada Bagi Datuk Seri bahawa juga highlightkan sebagai seorang tanggungjawab seorang adun jika dipilih, dia mesti pada masa yang pertama kita terima aduan, kita selesai masalah rakyat, jika ada kebakaran, kematian, banjir dan sebagainya. Inilah terbukti jika hari ini bagi semua pengundi di rumah ni, kawasan saya ni, kita mesti memilih calon yang boleh memberi perkhidmatan yang baik kepada mereka. Hari ini, saya sentiasa beritahu pengundi saya, perubah politik pada hari ini, pengundi makin sedar dan juga lebih matang. Hari ini, mereka akan memilih calon dan bukan semata-matanya memilih parti. Inilah pada pendapat saya, dan ini juga merupakan salah satu sebab saya bertanding sebagai calon bebas. Dan di sini saya juga nak ambil sikit masa memberitahu kepada pengundi saya ni, kempen sikit, bahawa saya calon bebas dan juga jika saya dipilih sebagai seorang adun, dan saya tidak akan sertai mana-mana politik. Sebab saya hanya nak tumpuankan masa saya untuk memberi perkhidmatan yang terbaik kepada pengundi saya. Saya nak tepikan dengan gaduh politik, dan saya rasa inilah tanggungjawab seorang adun. Dan ini juga merupakan harapan harapan pengundi semasa mereka mengundi
satu calon untuk mewakili mereka selepas PRN sepanjang 5 tahun. Baiklah, tak cukup masa dengan orang-orang yang mahu berkempen, kita berhenti rehat seketika dahulu. Okey, kita di blok terakhir Dialog 3 Penjuru. Masalah rakyat hari ini dan juga rakyat jauh berbeza dengan dahulu. Tuntutan mereka juga mahu diselesaikan dengan cepat dan juga mereka begitu kritis. Bagaimana komitmen dan juga harapan dan juga tawaran baru yang diberikan oleh anda? Terima kasih Zul. Tadi Datuk pun dah sebut pengundi hari ini semakin matang, semakin sedar. Saya nak tambah satu lagi, semakin bijak. Okey, sebab tu saya ingin meneruskan apa juga yang telah saya lakukan untuk Parlimen Masjid Tanah, tetapi lebih khusus untuk Tanjung Bidara dari segi untuk menyelesaikan masalah. Kita tak dapat nak selesaikan masalah semua, tetapi kita memberi mereka pilihan bagaimana perkara itu dapat mengurangkan. Mungkin sebelum ini darjah keburukan ataupun damage yang berlaku itu cukup teruk, tetapi kita tak dapat selesaikan masalah semua, tetapi kurang-kurangnya ada perkara itu yang kita angkat dan kita memberikan sedikit maksudnya penyelesaian kepada masalah itu. Dan kecekapan juga perlu ada pada setiap calon wakil rakyat itu. Macam mana saya nak sebutkan di sini adalah kecekapan bagaimana? Kecekapan untuk mengendalikan masalah yang diutarakan kepada kita sebagai calon wakil rakyat. Yang mana hari ini mudah diakses. Hari ini orang tak dapat saya bercakap di telefon, tak semua orang ada nombor telefon saya. Mereka boleh akses di Facebook. Komen saja ni, dia tag dan mesti ada. Saya pun ada baca dan terus respon. Jadi maksudnya kena immediate. Jadi hari ini tidak boleh hanya berdasarkan pada 10-15 tahun yang kedulu. Hari ini perkhidmatan yang kita berikan, kita kadang-kadang tidak terjangka. Satu masalah itu diselesaikan hanya dengan mengutarakan di Facebook. Jadi kalau kita tidak terbuka, kalau kita tidak menyediakan tim kita yang mantap untuk menjadi penyelesaian kepada masalah sebagai solusi kepada masalah itu, saya kena percaya letaklah macam mana pun ada 13 perkara sebagai kita punya manifesto 15-20 perkara pun kita pun tidak dapat memberikan sepenuhnya. Sekiranya apa yang kita ada pada ini kita tidak perkembangkan mengikut orang cakap rentak semasa hari ini. Dan hari ini orang juga boleh akses kepada Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Jadi kita pun sebagai calon juga harus ikut perkembangan terkini dalam bukan hanya untuk memberikan makluman tentang apa yang telah kita lakukan ataupun aktiviti dan juga program dan sebagainya, tetapi sebagai medium untuk rakyat juga untuk reach kepada wakil rakyat mereka. Jadi saya kira itu Zul, antara maksudnya kepedulian saya sebagai calon untuk N02, insya-Allah perkara ini juga akan menjadi sebahagian daripada budaya kerja saya sebagai calon N02 di Tanjung Bidara, insya-Allah. Saya ada 5 minit yang tinggal, tetapi saya mahu tanyakan soalan ini mungkin tumpuannya kepada Datuk Seri Cikgu Ali dan juga Datuk Mas, kerana Datuk Eng Chun Koo tadi dah mengatakan bahawa kalau dia jadi calon bebas, kalau dia menang nanti dia tidak menyertai mana-mana kerajaan. Tetapi dikecualikan. Tetapi apabila kita bercerita mengenai kerajaan negeri Melaka yang stabil ini, bagaimana kerajaan itu bentuknya? Analisis politik mengatakan bahawa 3 penjuru agak sukar untuk sesuatu parti yang berteraskan Melayu Islam untuk menang. Justru kalau dah keputusan keluar nanti, bagaimana bentuk kerajaannya? Saya tanya kepada Datuk Seri Cikgu Ali dahulu. Bagaimana pembentukan itu dapat berlaku dan kestabilan itu dapat dijelmakan dan juga diberikan kepada rakyat? Bila saya dah nyatakan tadi bahawa di peringkat awal bahawa apa yang berlaku ini iaitu pertandingan 3 penjuru, ianya sama juga seperti pada tahun pilihan raya yang ke-14 yang lepas. Maknanya tak ada bezanya dahulu UMNO Barisan Nasional bertemu dengan 3 penjuru pada parti-parti yang sama juga pada hari ini. Tapi dulu tak menang besar, Datuk Seri. Betul, yang dahulu tak menang, tapi kalau mengikut track record pilihan raya kecil yang lepas, saudara boleh melihat bahawa apa yang berlaku adalah rakyat inginkan, maknanya rakyat rindukan pada Barisan Nasional. Dan pilihan raya kecil yang lepas juga telah yang terakhir di Tanjung Piai, kita lihat
semasa tu adalah Parti Bersatu yang menang kawasan Parlimen Tanjung Piai. Tetapi dengan adanya pilihan raya kecil, kita lihat walaupun kita Barisan Nasional meletakkan calon MCA, tetapi rakyat memberi keyakinan kepada Barisan Nasional untuk memenangi pilihan raya kecil tersebut dengan 15,000 undi. Daripada kita kalah, kita menang dengan majoriti yang besar. Itu sebab pada saya sebagai UMNO dan juga Barisan Nasional, kita yakin pada kali ini rakyat nakkan satu kerajaan yang benar-benar kuat. Walaupun Datuk Cikun tadi bercakap ataupun Datuk Wira Mas bercakap tadi mereka bercakap soal perkhidmatan, tetapi perkhidmatan yang nak diberikan akhirnya mestilah melalui kerajaan yang boleh melakukan perubahan kepada rakyat. Kalau kita bercakap, kalau saya sendiri, saya minta maaf Datuk Cikun, kalau saya wakil bebas, katakan saya menang pilihan raya, apa boleh saya lakukan? Hanya sekadar saya memenuhi ataupun menyampaikan permintaan-permintaan rakyat tersebut untuk saya kebukakan di peringkat kerajaan negeri. Tetapi akhirnya kerajaan negeri itu bukan adalah sebahagian daripada saya sendiri. Jadi bagaimana kelancaran ataupun perkara-perkara yang kita sampaikan itu boleh orang kata boleh ditentukan dengan cepatnya. Akhirnya kita perlukan kerajaan yang kukuh, yang kuat, dan mereka yang bersama kerajaan yang kuat dan kukuh itu saja yang boleh membela untuk nasib rakyat dari segi perkhidmatan yang kita berikan. Tapi Datuk Seri sedia bekerjasama dengan mungkin musuh pada hari ini untuk membentuk kerajaan yang kuat nanti? Dalam politik kita ada serba kemungkinan. Dalam politik kita boleh menentukan arah bila masa keadaan itu berlaku. Jadi pada hari ini kita tetap menyatakan bahawa kita Barisan Nasional UMNO yakin bahawa kita boleh memenangi pilihan raya negeri Melaka ini dengan cukup cemerlangnya. Datuk Mas, saya kembalikan pula kepada Datuk Mas Ramli untuk menjawab frasa dan juga soalan-soalan yang sama. Bagaimana? Saya sangat teruja dengan keyakinan penuh Datuk Cikgu Ali ya. Saya memang saya sangat teruja dan juga respect lah bagaimana beliau begitu yakin mengatakan Barisan Nasional boleh menang dengan cemerlang dan juga jayanya. Walau bagaimanapun, saya pula berbeza. Kali ini saya melihat bahawa setiap parti politik yang bertanding pada kali ini, sama ada daripada PH, sama ada daripada BN, sama ada daripada PN, mempunyai peluang yang sama rata dan tidak ada parti yang boleh dominan dalam menguasai dalam kerusi dalam PRN pada kali ini. Itu pandangan dan juga bacaan yang saya berikan sendiri. Sebab itulah apabila kita bersama dalam pilihan raya negeri pada kali ini, kita menitik beratkan tentang soal perpaduan, soal perhatian, soal kepedulian. Dan apabila awal-awal sebab saya nak pulangkan balik kepada panel kita Datuk Sri Muhammad Ali yang menyatakan tentang tentang kestabilan dan sebagainya. Tapi kalau awal-awal lagi telah menolak perpaduan dan sebagainya, bagaimana pula selepas ini? Misalnya kata tidak cukup kerusi dan sebagainya dan nak membentuk kerajaan dan memerlukan bantuan daripada mana-mana pihak dan bagaimana soal ketika itu. Jadi sebab itulah berbalik kepada soal perpaduan, kita haruslah pada hari ini menganjurkan tentang soal politik yang lebih matang, politik yang lebih maksudnya hormat menghormati dan politik yang pada hari ini juga kita melihat bahawa dalam senario pada hari ini memerlukan untuk kita lebih bersifat terbuka. Jadi saya kira landscape politik pada hari ini sudah berbeza sejak daripada 2018. Walau Waimah for the next 10 years juga ianya mengambil masa untuk kita kembali. Kalau kita tengok lagi masa 10 tahun untuk ada kembali untuk parti dominan tu, it takes ambil masa yang agak lama, 10 tahun yang saya jangkakan. Dan sebab itu Zul, again kita bagi habis dulu pilihan raya negeri ini dan apa yang berlaku pertembungan 5, 3, 4 ataupun 6 penjuru sekalipun, dan selepas 20 hari bulan ini barulah kita lihat bagaimana percaturan yang boleh kita lihat nanti untuk membentuk kerajaan ini. Saya doakan semoga dipermudahkan untuk kita semua. Sambil tidak menolak kemungkinan untuk bersatu atau berpadu demi perpaduan selepas 20 hari bulan walaupun hari ini menjadi musuh, Datuk Mas? Sekali lagi saya menyatakan yang menolak perpaduan tu bukan kami. Okay? Jadi sebab itu tidak ada
pemberatnya untuk kita mendapatkan perpaduan daripada semua pihak. Yang menjadi pemberatnya hari ini adalah kepada Kerajaan Barisan Nasional untuk mereka menyatakan sebaliknya pada masa akan menentukannya nanti. Datuk Chun, saya bagi masa seminit je kalau untuk berikan rumusan dan konklusi. Ini last ni. So, sebenarnya saya setuju dengan pandangan daripada YB Mas. Of course, tadi Datuk Sri mengatakan bahawa bebas tidak dapat membantu, okey, jika tak ada satu parti yang besar. Saya percaya politik hari ini dah ubah. So, statement tadi semata-mata nak memberitahu kepada pengundi, jika hari ini awak tak mengundi parti, jadi kawasan tersebut tidak akan dibangunkan. Saya percaya tidak. Walaupun hari ini kawasan itu dimenangi oleh bebas, saya percaya dengan era politik hari ini, kerajaan akan membantu. Kita bawa usul kepada kerajaan untuk membantu rakyat. Saya percaya tidak akan kerajaan akan abaikan permintaan rakyat dan tidak menjaga rakyat secara sama. Dan hari ini, walaupun saya seorang wakil rakyat yang bebas, saya percaya benefit atau kebajikan atau peruntukan juga akan diberikan secara sesama dan tidak menjejaskan kebajikan kepada pengundi di kawasan Tumbuhan. Itu aja. Terima kasih. Okey, baik. Ini sahaja siri pertama Dialog Tiga Penjuru sempena PRN Melaka, tetapi kami di Astro Awani sentiasa terbuka untuk ahli-ahli politik untuk berdiskusi, untuk ada perbualan yang sebegini kerana rakyat memerlukan idea-idea dan juga hujah-hujah fakta bernas daripada calon-calon yang bertanding. Terima kasih bakal-bakal YB, saya ucapkan selamat maju jaya untuk 20 hari bulan November nanti. Terima kasih Datuk Ng Chun Kun, terima kasih Datuk Seri Cikgu Ali, Datuk Naim Sriati, terima kasih. Sekian sahaja Dialog Tiga Penjuru. Ada pandangan, ada cadangan, teruskan bersama kami di platform digital kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.